Kita tinjau pula 7.2 subtopik yang kedua, iaitu kesan penjajahan terhadap kerajaan negeri-negeri Melayu dan kehidupan masyarakat tempatan. Pertama, kita tengok kesan terhadap kuasa pembesar ataupun kuasa pemerintahan tempatan. Kita tengok Negeri Sembilan. Perluasan kuasa British di Sungai Ujung menggugat kewibawaan dan mencabar kedudukan Yang Tuan Antah. Pegawai Magistrate dan pemungut asing ditempatkan di Rembau Jelebu Seri Menanti. Ini cara British untuk mencekam kuasa. Pertama, dia meletakkan pemungut asing dan juga membuat mahkamah. Lalu jika ada penduduk atau pembesar enggan membayar cukai ataupun tidak mahu membayar cukai, lalu pembesar itu akan ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate British. Lalu kita boleh jangkalah apa hukumannya, kerana mahkamah tersebut adalah mahkamah yang dilantik dan diurus serta ditadbir oleh pegawai-pegawai lantikan British yang terdiri daripada warga British. Kes di Sarawak kita tengok Brooks melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbiran bagi mengukuhkan kuasanya di Sarawak. Pada waktu ini, orang-orang Melayu diambil kerja sebagai peringkat bawahan, kerani yang paling tinggi. Kemudian, orang-orang peribumi seperti Iban, Bidayuh dan sebagainya dijadikan tentera, iaitu dipanggil Ranger. Perak, tindakan JWW Bush menyebabkan Sultan Abdullah dan pembesarnya kehilangan kuasa. Manakala yang membunuh Bush, Datuk Maria Lela dan pengikutnya dihukum gantung sampai mati. Di Terengganu, kita tengok British melantik penasihat British di Kuala Terengganu dan penolong penasihat British di Besut dan Kemaman. Pelantikan ini menggugat kuasa Sultan dan juga pembesar. Sabah, tadbiran SBUB menggugat kedudukan Mak Saleh sebagai pembesar yang selama ini mempunyai kawasan pegangan dan juga kawasan pemakanan. Mak Saleh yang merupakan seorang pembesar di hulu Sungai Sugut hilang hak yang selama ini beliau perolehi. SBUB telah memungkiri janji dengan mengambil semula tambunan daripada penguasaan Mak Saleh yang menyebabkan kuasa dan kewibawaan Mak Saleh tercabar. Kelantan, kuasa pembesar tempatan diambil alih apabila British membentuk jajahan dan melantik ketua jajahan sebagai pentadbir. Pusat pentadbiran jajahan Pasir Putih telah dipindahkan dari Jeram ke Pasir Putih. Engku Besar Jeram kehilangan kuasa, kewibawaan dan keistimewaan kerana beliau hanya diberi jawatan yang rendah, iaitu Tok Kuim Muda. Engku Besar Jeram, Tok Tuan Ahmad dan Tok Janggut menentang kempen penjajahan oleh British ini serta perubahan pentadbiran yang cuba dilakukan oleh British. Lalu kita kena fikir juga, pembesar yang selama ini ada kuasa dan jawatan, tiba-tiba kehilangan kuasa dan haknya, lalu bagaimana air mukanya kepada penduduk-penduduk di kawasan yang beliau tadbir. Tentu, beliau merasakan kehilangan maruah dan maruahnya tercabar. Kedua, kita tengok kesan ke atas perundangan tempatan. Pelajar perlu ingat, perundangan tempatan ini sebelum ini menggunakan sistem perundangan Islam, namun kemudiannya diubah oleh British kepada undang-undang British. Kita tengok kes di Naning, British berusaha melaksanakan undang-undang barat di Naning. Tindakan British mencabar bidang kuasa penghakiman yang dimiliki oleh Dur Said dan mengganggu sistem perundangan Naning
yang berlandaskan adat pepatih. Pahang, konflik antara Datuk Bahaman dengan British di Pahang menjadi lebih serius apabila British mendirikan balai polis di Lubuk Terua. Tindakan British menyebabkan kedudukannya sebagai pembesar ataupun penguasa undang-undang tergugat. Bukan saja kawasan pentadbiran ataupun kawasan pegangan ini, juga melibatkan kawasan pemakanan. Di Perak, pembinaan balai polis, pelantikan Kapten Speedy sebagai penolong residen di Larut mengurangkan kuasa pemerintahan menteri iaitu Ngah Ibrahim kerana beliau diminta menerima nasihat daripada Kapten Speedy. Lalu British ini kalau kita tengok, dia tidak menjaga maruah pembesar-pembesar. Ketiga, kita tengok kesan ke atas keuangan tempatan. Apa yang berlaku di Perak. Pendapatan Sultan Abdullah Menteri Ngah Ibrahim dan pembesar Perak terjejas apabila Bush membatalkan pajakan pungutan cukai dan melarang mereka memungut cukai di Kuala Sungai Perak. Ini salah satu sebab yang saya ataupun cikgu selalu ulang-ulang, iaitu kawasan pemakanan dan kawasan pegangan pembesar ini dinafikan hak oleh residen British. Di Pahang kita tengok Datuk Bahaman dan pembesar lain yang berkuasa di Semantan dilarang memungut cukai apabila British memperkenalkan pegawai magistrate dan pemungut cukai ataupun pemungut hasil. Mereka ditawarkan elang bulanan yang sangat kecil. Mereka membantah dan tidak mematuhi peraturan Majlis Mesyuarat Negeri. Keempat, kita tengok kesan terhadap kehidupan masyarakat. A. Masalah membayar cukai. Kita tengok di kes di 3 negeri. Di Kelantan, penduduk Pasir Putih menghadapi masalah membayar cukai kerana pejabat bayaran cukai terletak jauh dari tempat tinggal penduduk. Bayaran cukai hanya boleh dijelaskan semasa waktu pejabat. Penduduk yang enggan membayar cukai ditangkap dan didenda. Penduduk semakin benci kepada British daripada sistem pentadbiran yang lemah dan kerenah birokrasi yang cuba berlagak dengan kuasa. Contohnya, penduduk zaman dahulu mereka berjalan kaki, bukan seperti sekarang yang ada kereta. Boleh pergi ke suatu tempat memakan masa yang singkat. Penduduk dahulu nak mahu keluar ke Bandar Pasir Putih, contohnya membayar cukai, memerlukan perjalanan jalan kaki sehingga ada yang 4 jam, ada yang 3 jam. Kalau mereka bertolak pagi, mereka sampai tengah hari, dan bila sampai tengah hari, waktu pejabat itu rehat tengah hari. Lalu mereka terpaksa menunggu untuk sesi petang. Bila orang ramai, ini menyebabkan mereka terpaksa pulang tanpa sempat membayar cukai apabila pejabat ditutup. Apa yang menimbulkan kemarahan apabila penduduk mengambil masa untuk membayar cukai, mereka kehilangan kerja pada waktu tersebut. Lalu ini meninggalkan kesan kepada pendapatan keluarga di mana pada hari tersebut tidak ada gaji yang boleh diperolehi oleh pekerja-pekerja. Di Sabah, kita tengok cukai dikenakan oleh SBUB ke atas orang murut. Cukai yang dikenakan terlalu membebankan rakyat. Apa yang SBUB buat ini? Pertama, kepada orang murut. Orang murut dijadikan pekerja tanpa dibayar gaji. Hanya diberi makan sekadar cukup-cukup makan, tapi gaji tidak dibayar. Kerja yang dibuat adalah memasang tiang telegraf.
Satu lagi yang dibuat oleh SBUB ke atas orang Murut ini yang terlalu zalim ialah satu keluarga dipisahkan oleh sungai. Suami berada di seberang sungai manakala anak dan isterinya di seberang sungai yang lain. Lalu apabila suami tersebut ingin balik ke rumahnya, dia dikenakan cukai. Ini terlalu bersikap zalim. Dan inilah yang menimbulkan penentangan daripada Antanum. Okay, kita tengok kes di Sarawak. 1894, Bailey, pegawai Brooks yang bertugas di Simanggang, mengenakan cukai terhadap orang Iban di hulu Batang Lupa. Beliau mengeluarkan arahan memusnahkan rumah-rumah panjang yang dibina di kawasan Sempadan Sarawak dengan kawasan Belanda di Kalimantan. Orang Iban membantah paksaan supaya berpindah ke pertempatan di sepanjang sungai utama kerana menjejaskan kegiatan tanaman pindah mereka. Kita tahu penduduk di Sabah dan Sarawak ini kebanyakannya masih melakukan pertanian pindah sehingga ke hari ini. Contohnya masyarakat kaum Penan di Sarawak sehingga hari ini masih mengamalkan pertanian pindah, iaitu satu konsep kehidupan seakan-akan hidup secara nomad. Kita dah belajar di bab 2 dan bab 3 tingkatan 1 apa yang dimasukkan dengan nomad, iaitu hidup berpindah randah. B, kita tengok bercanggah dengan nilai tempatan. British melaksanakan perubahan pentadbiran baharu yang bertentangan dengan nilai tempatan. Penduduk Kuala Terengganu contohnya memerlukan surat kebenaran jika ingin mengambil hasil hutan ataupun masuk ke dalam hutan dan memungut hasil hutan, ingin membuka tanah untuk pertempatan ataupun berhumah. Kalau nak buka tanah untuk buat tanaman, akan minta surat daripada British dan setiap surat kebenaran itu mesti bayar cukai. Dan berhumah itu contohnya menanam padi lah. Okey, humah itu maksudnya padi yang ditanam di lereng-lereng bukit. Cukai mesti dibayar di pejabat tanah. Tidak ada pegawai yang datang ke kampung-kampung untuk memungut cukai. Ini salah satu sebab yang menimbulkan penentangan kerana lokasinya yang jauh. Sesiapa yang gagal mematuhi peraturan akan didenda dan jika gagal membayar akan dipenjarakan. C, kita tengok pula layanan secara tidak adil. Di Sabah, tadbiran SBUB menindas orang Murut. Cikgu dah cerita dah bagaimana orang Murut ditindas. Mereka dilarang membuka tanah baru untuk pertanian pindah ataupun untuk membina rumah ataupun pertempatan ataupun penempatan. Orang Murut dikenakan bayaran menyukat tanah untuk menentukan sempadan. Suami dan isteri serta kaum keluarga orang Murut dipaksa tinggal berasingan dan dipisahkan oleh aliran sungai. Setiap kali mereka ingin berjumpa, dikenakan denda $1. Besar $1 ini. Zaman dahulu, 10 sen tu pun besar. Peraturan baharu ini menzalimi dan menyulitkan kehidupan kaum Murut. Lalu, Antanum bangkit menentang penjajahan oleh SBUB ini, namun kerana kekuatan persenjataan, berbanding dengan persenjataan tradisional kaum Murut, maka penentangan itu berjaya dikalahkan oleh SBUB.